إليهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 71. Syarat iman. Baik, syarat nak jadi orang beriman ni ada 6. Rukun iman saya tak tulis. Pasal rukun iman ni dah ramai orang tahu. Rukun iman ni saja saya tak tulis. Pasal rukun iman ni ramai ada orang tahu. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada rasul, percaya kepada qada dan percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Macam mana kata percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah ni ada 2 perkara. Yang paling penting 2 perkara, iaitu yang pertama, percaya kepada hukum sifat ketuhanan Allah. Itu kata percaya kepada Allah. Percaya kepada hukum sifat ketuhanan Allah. Maka dari itu wajiblah kita belajar sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala. Yang wajib kita tahu ada 20. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada hukum hakam Allah. Jadi percaya kepada Allah ni ada 2. Yang pertama, percaya kepada hukum sifat ketuhanan Allah. Yang kedua, percaya kepada hukum hakam Allah. Jadi kalau hanya percaya kepada hukum sifat ketuhanan Allah saja,
tak percaya kepada hukum hakam hukum hakam Allah, maka tak nama dia orang yang beriman kepada Allah, tak nama dia orang yang percaya kepada Allah. Tak percaya salah satu di antara keduanya, maka jadi orang itu kufur. Maka wajiblah setiap individu yang menggelarkan dirinya beriman itu belajar hukum sifat ketuhanan Allah dan hukum hakam Allah sekurang-kurang yang fardu ainnya, supaya jadilah sah iman dia percaya kepada Allah. Kemudian percaya kepada malaikat. Wajib kita percaya malaikat itu ialah makhluk Allah yang bertakwa sekaliannya. Ya, wajib kita percaya sekalian malaikat Allah itu adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah sekaliannya. Allah jadikan malaikat itu daripada nur. Dan jumlah mereka ini adalah jumlah yang paling banyak di dalam makhluk-makhluk Allah. Malaikatlah yang paling banyak di kalangan makhluk Allah, tak terhingga banyaknya. Dekat diri kita ni pun ada sekurang-kurangnya 20 malaikat. Ya, dekat diri kita ni ada sekurang-kurangnya 20 malaikat. Sama ada kafir ataupun Islam. Tapi kalau orang tu orang mukmin yang soleh, terkadang malaikat yang menghampiri dirinya lebih daripada 70,000 malaikat. Ada yang lebih daripada itu, barangkali sampai jutaan malaikat yang duduk menghampiri orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa. Maka sekurang-kurangnya orang mukmin yang soleh tadi ada 70,000 malaikat mendampingi. Malaikat ini tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Malaikat itu hidup sampai kiamat. Malaikat itu tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak letih. Malaikat itu sentiasa taat kepada Allah. Tak ada malaikat yang kotor, yang berbuat dosa. Jadi kalau ada orang kata ada malaikat yang berbuat dosa, iaitu Harut dan Marut, maka itu namanya orang tu tak mengaji tauhid. Orang tu tak mengaji tauhid. Jadi dia kena pergi ngaji tauhid. Siapa itu Harut dan Marut? Ya, wajib kita belajar. Harut dan Marut yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu. Jadi Harut dan Marut itu bukanlah seperti mana yang diceritakan oleh orang-orang yang salah faham dengan kejadian malaikat. Mereka berkata Harut dan Marut itu berzina dengan perempuan, lalu mereka dikenakan bala, berjalan dengan tangan, kaki di bawah, kaki di atas, tangan di bawah.
jalan macam orang main sarkas tu. Maka itu adalah pahaman yang salah yang menyesatkan. Itu adalah kisah dongeng orang Israeliat. Jangan duk percaya tu, tak boleh percaya. Itu namanya Israeliat yang haram dipercayai. Jadi Harut dan Marut itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar manusia membezakan mana itu mukjizat, mana itu sihir. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Tapi ditambah-tambah oleh orang-orang jahil murakab. Mereka berkata Harut dan Marut itu akhirnya berzina dan mengajar manusia ilmu sihir. Ini adalah ajaran sesat. Wallahiyazubillah. Kisah itu ada disebut dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ka'ab al-Ahbar. Jadi Ka'ab al-Ahbar dia seorang pendeta Yahudi asalnya. Bila dia masuk Islam, dia mengarang kitab Qisasul Anbiya, dia terbawa-bawa pahaman keyahudian dia di dalam penulisan kitabnya. Itulah orang duk baca sampai hari ini. Harut dan Marut itu malaikat yang telah berdosa, maka kita haram percaya. Baik. Kemudian percaya kepada kitab. Percaya pada kitab itu wajib kita percaya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercaya ada 4. Yang pertamanya Taurat, yang keduanya Zabur, yang ketiganya Injil, yang keempatnya Al-Quran yang juga digelarkan Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Furqan ni maksudnya pembezaan, iaitu kitab yang membezakan antara hukum lama dengan hukum yang baru. Hukum lama apa dia? Itulah segala hukum syarak yang termaktub di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka hukum Taurat itu berjalan dari zaman Nabi Musa sampailah ke zaman Nabi Isa, sampailah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum hakam dalam kitab Taurat itu jadi ternasakh, jadi terbatal bila turunnya Al-Quran. Maka kitab Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan. Sebab apa? Kerana Al-Quran itu membezakan hukum yang dahulu dengan hukum yang baru. Hukum dulu, hukum kitab Taurat. Hukum sekarang, hukum kitab Al-Quran. Apa makna Quran? Quran itu isim masdar. Maknanya pembacaan ataupun bacaan. Itu makna Al-Quran. Baik kitab Zabur dan kitab Injil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dua kitab ini tidak ada hukum syarak. Dua kitab ini hanyalah susulan daripada Taurat yang hanya memberitahu mengenai zikir-zikir dan amalan-amalan yang sunat dan adab-adab dan seumpamanya.
Maka semua Nabi dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa, mereka menggunakan syariat kitab Taurat, iaitu syariat kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Berapa tahun tu? 1725 tahun. Ya, hukum kitab Taurat itu berjalan di atas muka bumi selama 1725 tahun. Kata setengah ulama sirah. Baik. Jadi bila datangnya kitab Al-Quran, kitab-kitab yang lain tak boleh lagi diamalkan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menerima Al-Quran, masih ada orang-orang di zaman itu di kalangan orang-orang Yahudi yang beriman dengan Allah, dan juga orang-orang Arab yang beriman dengan Allah, yang kebanyakannya orang Yahudi yang beriman dengan Allah. Mereka masih mengamalkan kitab Taurat. Maka mereka ini dinamakan Ahlul Kitab. Mereka dinamakan Ahlul Kitab, iaitu orang yang mengamalkan kitab Taurat. Dan mereka ni ada yang degil, tidak mahu menggunakan kitab Al-Quran. Walaupun Quran sudah turun menasahkan hukum Taurat, mereka tetap nak pakai Taurat juga. Maka mereka tu dinamakan kafir kitabi. Kalau yang lelaki dinamakan kafir kitabi. Kalau perempuan dinamakan kafir kitabiyah. Jadi adalah satu hukum dalam kitab Al-Quran menyatakan orang lelaki yang beriman dengan Allah, yang beriman kepada Quran, boleh kahwin dengan kitabiyah, iaitu perempuan ahli kitab. Tapi orang perempuan yang beriman dengan kitab Al-Quran tak boleh kahwin dengan kafir kitabi, iaitu lelaki yang ahli kitab. Dan orang Islam yang beriman dengan kitab Al-Quran boleh makan sembelihan ahli kitab, asalkan dia orang yang benar-benar ahli kitab. Jadi pada zaman sekarang tak ada dah ahli kitab, yang adanya ahli sesat. Tapi adalah sebahagian manusia di dunia ini, sebahagian, tak ramai pun sikit, dia kata orang Kristian dan orang Yahudi itu adalah ahli kitab. Terutama sekali orang-orang Wahabi. Orang Wahabi dia kata orang Kristian dan juga orang Yahudi adalah ahli kitab, dan kita haram memerangi mereka. Ini fatwa ulama Wahabi di Arab Saudi. Sebab itu mereka tidak bermusuh dengan Israel. Sebab itu mereka tidak bermusuh dengan orang-orang Kristian di Amerika dan di Barat. Sebab bagi mereka, fatwa mereka haram memerangi Bani Israel katanya. Maka inilah pendapat yang amat sesat, lagi menyesatkan, yang boleh membawa kepada murtad, wal-iyyazubillah, kerana tidak mahu mengkafirkan orang kafir. Mengkafirkan orang kafir, kalau kafir itu memang kafir, itu adalah wajib. Tapi tidak mengkafirkan orang kafir yang memang orang itu adalah kafir, maka membawa kepada kafir. Ini bukan isu kafir mengkafir ni. Ini bukan kisah takfir, tidak. Ini hukum Allah. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka kafir kembali kepadanya. Siapa yang mengkafirkan orang Islam, maka kafir kembali kepadanya.
Maka wajiblah kita beriktikad orang kafir itu kafir, orang Islam itu Islam. Tapi janganlah kita jumpa dekat dia, kita panggil, weh, acong kafir sini. Jangan. Itu jadi kurang ajar. Nah, jadi kita tidak ada adab. Ni fatwa, ni fakta ilmu. Fakta ilmu tu begitulah. Nak kata dekat dia kafir, jangan. Jadi hilang uslub dakwah kita kepada mereka. Maka jangan kita panggil mereka kafir. Ya, kita sesama kita kata dia kafir, tak apa. Kita duduk depan dia kata, "Hoi kafir," jangan. Jadi hilang uslub dakwah kita. Baik. Itu dah mari kita percaya kepada kitab. Dan yang keempat, percaya kepada Rasul. Wajib kita percaya kepada Rasul. Rasul yang wajib kita tahu ialah 25 orang. Wajib kita tahu nama-nama mereka walaupun tidak menurut peraturan. Boleh kira mana-mana dulu. Boleh kira Nabi Muhammad dulu, boleh kira Nabi Adam dulu, boleh kira Nabi Yaqub dulu. Asalkan kita tahu nama-nama Nabi di dalam Al-Quran. Dan nama-nama Nabi di dalam Al-Quran itu haram kita letakkan nama lain daripadanya. Walaupun ada tersebut di dalam kitab Taurat. Pasal apa tak boleh sebut nama-nama yang ada dalam Taurat? Kena sebut nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Sebab Taurat itu kan sudah ternasakh. Maka kenalah pakai kitab Quran. Maka jangan kita letak senang-senang. Nabi Daud kita panggil David, haram. Nabi Yusuf kita panggil Joseph. Salah. Ibrahim kita panggil Abraham. Nuh kita panggil Noah. Yakub kita panggil Jacob. Jadi kita tukar nama mereka kepada nama yang disebut oleh orang Kristian itu, hukumnya adalah haram. Kerana menukar fakta Quran. Ya, jangan tukar fakta Quran. Ataupun kita sebut nama-nama Nabi itu dengan nama yang melekehkan mereka. Macam mana? Nabi Ma'el. Nabi Ma'el itu ialah Nabi anak Nabi Pak Ibrahim. Masya Allah. Hukumnya haram. Mana ada Nabi Ma'el? Pak Long hang nama Ismail, kau nak panggil Ma'el tak apa. Panggil El pun tak apa. Tu Pak Long kita. Ini Nabi, jangan sebut nama ringkas-ringkas. Dulu adalah pernah saya dengar orang-orang bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Maka dia pun sebutlah Ibrahim ni dia bawa anak dia Ma'el pergi dekat padang pasir. Dia pun nak sembelih. Ini cerita korban ni. Maka Ma'el kata kat pak dia Ibrahim, sembelihlah aku wahai bapa aku Pak Ibrahim. Masya Allah. Itu namanya melekeh dan mempersendakan nama Nabi. Hukumnya adalah haram. Tak boleh. Nama-nama Nabi hendaklah diagungkan. Kena sebut Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wajib diagungkan. Disebutkan gelaran alaihi salam kepada mereka itu sunat. Jangan tinggalkan perkataan Nabi di pangkalnya. Sunat ni disebut alaihi salam di hujungnya. Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam. Ni sebut Nabi Kifli ya.
hukumnya adalah haram. Ya, ada satu nasyid orang putih. Apa nama dia penyanyi tu? Cat Stevens. Dia masuk Islam. Lalu dia pun buatlah satu nasyid nama-nama Nabi. Dia panggil David. Nabi tu Nabi Daud, Nabi disebut David. Nabi apa nama? Nabi Yusuf dia sebut Joseph. Nabi Yaqub dia sebut Jacob. Maka itu hukumnya adalah haram dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita jangan duk tiru, jangan duk nyanyi lagu tu, tak boleh. Ya, haram. Mengubah nama Nabi tu hukumnya adalah haram. Itu bukan pak menakan kita. Itu Nabi Allah. Mereka semuanya orang-orang mulia di sisi Allah yang digelarkan alaihi mussalatu wassalam. Baik. Siapa Rasul ni? Rasul ni ialah manusia lelaki yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat kaumnya. Manusia lelaki yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan utusannya kepada kaum mereka, melainkan Nabi Muhammad. Melainkan Nabi Muhammad iaitu manusia lelaki yang diutuskan oleh Allah untuk sekalian alam. Maka Nabi Muhammad ni disebut, digelarkan rahmatul lil alamin. Nabi lain tak digelarkan rahmatul lil alamin. Nabi lain tak digelarkan rahmatul lil alamin. Kerana apa? Kerana mereka hanya berdakwah di sekitar kaum mereka sahaja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan Islam kepada seluruh manusia di atas muka bumi. Tak kira bangsa apa pun, ada orang yang beragama Islam yang menyebut Muhammadur Rasulullah. Zaman Nabi, Islam sudah sampai dari timur sampai ke barat. Zaman Nabi sudah sampai Islam dari timur sampailah ke barat. Jadi jangan kita sangka Nabi hanya berdakwah di kalangan orang Arab sahaja. Nabi berdakwah sampai ke serata dunia. Dia dihantar sahabat-sahabatnya berdakwah sampai ke China. Sampai ada sebuah hadis, utlubul ilma walau kana bis-Sin. Tuntutlah akan ilmu walaupun sampai ke negeri China. Ada orang kata hadis tu maudhu'. Ada orang kata hadis tu dhaif. Maka kita tawakuf kepada Allah. Yang pastinya zaman Nabi masih hidup, Islam telah sampai ke China. Islam sampai ke China tahun 7 Hijrah. Tapi sejarah ini ditutup oleh orientalis dan penjajah supaya tak nampak Islam itu hebat. Islam sudah sampai ke Indonesia di Sumatera tahun 11 Hijrah. Dibawa oleh Bani Fatimiyah. Nabi masih hidup masa itu. Islam sudah sampai ke Eropah, ke barat sana. Nabi masih hidup pada masa itu. Hebatnya, ya, perjuangan Islam zaman Nabi itu. Kata Nabi itu rahmatul lil alamin. Tapi sejarah itu ditutup oleh orientalis dan penjajah supaya orang Islam lupa, tak tahu dirinya siapa. Jadi kita jangan jadi orang yang dibelenggu oleh kejahilan perkembangan Islam. Sebab itulah orang tak apa nak makan hukum Allah, hukum Islam, dia pandang lekeh. Sebab dia ngaji dulu tak macam tu.
Yang dia faham Islam naik dengan mata pedang. Berapa negara sahaja yang Nabi perang supaya mereka masuk Islam, tapi mereka tidak menulis dalam sejarah. Kebanyakan negara masuk Islam dengan diplomasi, bukan dengan peperangan. Mereka tertarik dengan cara Nabi, mereka tertarik dengan dakwah Nabi, mereka tertarik dengan indahnya Islam. Maka mereka peluk Islam dengan kerelaan, bukan dengan peperangan. Jadi kita lihat dalam kitab Uslubud Dakwah, Nabi dia menyampaikan Islam kepada negara-negara kafir. Disebutkan Nabi telah mengutus surat lebih 300 kepada raja-raja kafir di seluruh dunia pada zaman itu. Lebih 300 raja-raja kafir supaya masuk Islam. Surat yang pertama Nabi hantar, antara isinya ialah mengajak mereka memeluk agama Islam dan menjadi saudara. Itu surat pertama, diplomasinya Nabi. Surat kedua, kalau mereka enggan masuk Islam, Nabi hantar lagi surat kedua. Surat keduanya antara kandungannya ialah, kalau kamu tidak mahu masuk Islam, maka hendaklah kamu membayar jizyah, bayar cukai kepala. Pasal apa? Pasal ini bumi Allah Ta'ala. Kamu jangan buat mudah-mudah dengan Tuhan sekalian alam. Kamu sangka kamu ada Tuhan yang kamu percaya itu betul? Kamu tunggu. Kalau kamu tak mau bayar jizyah, maka baru Nabi tulis surat yang ketiganya. Apa dia? Bersedialah kamu untuk diperangi. Itu utusan yang ketiga. Bersedialah kamu untuk diperangi. Nabi beritahu dulu. Bukan dia pakai tembak macam orang Jepun masuk tanah Melayu, cari komunis. Orang Jepun masuk tanah Melayu cari komunis. Ada orang Melayu kata Jepun baik, dia kan bunuh orang Melayu, dia cari komunis dia. Jadi kita tanya ayah dia yang umur 90, 100 kan? Betul ke? Saya nak cerita sekolah Inggeris, satu sekolah saya dulu ni. Dulu saya form 1, saya duduk sekolah King Edward Seven School kat Taipei, duduk kat hostel. Ada satu hostel kayu di situ, budak-budak pernah tengok orang berjalan tak ada kepala. Nak mengusik betul. Orang panggil hantu Jepun. Tapak sekolah tu dulu rupanya tempat Jepun tangkap orang, kemudian dia potong kepala. Orang apa? Tak kira lah. Bukan kata orang komunis dia. Melayu hak lawan dia pun dia bunuh juga. Nama pun kafir. Ada pula sejarah kata Jepun masuk tanah Melayu, dia tak buat apa kat orang Melayu. Dia masuk kampung, dia duduk kat Pekan, kat bandar-bandar kat Pekan. Tapi kadang-kadang dia masuk kampung, dia ambil ayam orang Melayu. Dia jumpa anak dara, tak kira anak dara, bini orang dia hantar. Celaka Jepun ni. Dulu orang panggil dia Bagero. Hari ni orang naik Pajero Jepun ni. Ni cerita mak saya dulu arwah. Dia bagi minum air sabun. Jadi dulu komunis duduk dalam hutan, Jepun duduk di bandar. Sama-sama jahat belaka.
datang British. Asalnya British. Jadi British kah, komunis kah, Jepun kah, jahat dah ke, kapiak dah ke. Ada pula orang dia kata baik. Jepun baik, dia main lawan komunis je. Dia komunis ni asal dia dari kawan dengan British. Panjang cerita lain kali ya. Syarah. Tak payah cerita, bukan perdoaan pun. Cuma sejarah kita kat sekolah tu kena tipu. Tu senang cerita. Ya. Jadi tiga-tiga ekor tu, British kah, komunis kah, Jepun kah, Portugis kah, Belanda kah, yang masuk kena kita ni semuanya kapiak belaka. Maka kapiak tu musuh Allah. Musuh Allah, musuh lah orang Islam. Orang kafir mana boleh baik? Tak boleh kata kafir ni dia warang. Oh dia soleh. Sampai ada orang Melayu masuk parti komunis dulu ni. Itu cerita lama. Baik Jadi wajib kita percaya rasul-rasul itu adalah manusia yang tidak ada seorang pun asalnya kafir. Dan tak ada seorang pun di antara ayahanda para anbiya wal mursalin itu kafir. Semua ayahanda Nabi dan Rasul adalah mukmin lagi muttaqin. Tak ada Nabi dilahirkan oleh orang kafir, tak ada. Yang kata ada ayah Nabi orang kafir itu ajaran Wahabi. Orang Wahabi kata mak Nabi Muhammad dalam neraka, ayah Nabi Muhammad dalam neraka sebab mereka kafir. Masya Allah, ni ajaran Wahabi sesat betul. Buka dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Zarqani. Dia kata sekurang-kurangnya wajib beriktikad mak dan ayah Nabi itu ahlul fitrah. Namun katanya lagi ada dalil mengatakan mak dan ayah Nabi itu adalah mukmin lagi muttaqin. Dan ada pula satu lagi kisah mengatakan Nabi pernah minta dengan Allah Ta'ala supaya hidupkan kembali mak ayah dia nak jumpa. Maka Allah Ta'ala pun hidupkan mak dan ayah Nabi Muhammad. Jumpa Nabi dalam keadaan jaga. Dan Nabi mengajar mereka, talkinkan mereka kalimah syahadatain. Maka sah mereka itu mukmin lagi muttaqi. Baik. Jadi jangan terpengaruh kita dengan fatwa-fatwa orang-orang Wahabi. Nabi, mak ayah Nabi Islam, mukmin, muttaqin. Dia kata, tapi yang orang Israel, orang Yahudi dulu, yang hari ni kafir, dia kata tak haram diperangi. Mereka itu keturunan Nabi. Inilah dia tanda-tandanya Arab Saudi yang Nabi sebut suatu ketika dulu. Nabi kata apa? Akan lahir 2 tanduk syaitan di Najd. Nabi sebut Najd ataupun Najdi. Bila dapat dekat Al-Malik Saud, dia tukar Najd kepada Riyadh. Itulah Riyadh orang hari ni sebut tu sebenarnya Najd yang Nabi sebut. Di sanalah lahir berbagai lahirnya, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahhab Wahubbin, kepala Wahabi di sedunia. Sesat lagi menyesatkan. Itulah pencipta 2 tanduk syaitan. Baik. Hari ini macam-macam lah benda halal. Benda-benda haram dihalalkan oleh Arab Saudi. Melalui fatwa-fatwa muftinya. Mufti apa? Mufti cari makan. Sejahat-jahat ulama akhir zaman ni ulama Wahabi lah. Sejahat-jahat ulama di akhir zaman ulama Wahabi.
Inilah dia ya yang Nabi takut, iaitu datangnya Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar. Iaitulah ulama usuk. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, tapi mereka jadi balaci kepada Yahudi dan Nasara, ikut sampai ke lubang biawak. Jadi musuh kita sekarang ni ada 3 yang besar. Yang pertama Yahudi dan Nasara, ada 2 yang besar. Yang pertama yang terang-terang kafirnya, iaitulah Yahudi dan Nasara. Yang kedua yang tak terang kafirnya, iaitu Syiah dan Wahabi. Yang samar-samar. Baik, zaman Nabi ada 2 kumpulan. Yang pertama kafir, yang keduanya munafik. Itulah dia. Orang munafik ni dia akan duduk neraka paling bawah sekali, yang tak akan keluar daripada dasar neraka itu. Baik, ada tak ulama-ulama di kalangan ahli sunnah yang munafik? Kenapa tak ada pula? Kalau menjadi balaci kepada kafirin, ya, maka jadi munafik, wal'iyazubillah. Dan kita ni kena takut kalau kita jatuh ke lembah kemunafikan. Imam Ghazali kata, sesiapa yang tak merasakan dirinya munafik, maka itulah tanda dia seorang munafik. Jadi kita kena risau kalau kita ni ada sifat munafik. Kena bertaubat daripada kemunafikan. Hari-hari kena taubat. Ya. Kena taubat daripada kemunafikan. Kita ni ada tak jadi munafik i'tiqadi, jadi munafik tabi'i. Dia tabiat munafik, bersifat dengan sifat munafik, tapi tak sampai munafik akidah. Makanya golongan ya zanbun kabi, dosa besar. Ada yang jadi sampai munafik akidah, yang membelakangkan agama Allah, mempergunakan agama untuk kepentingan perutnya. Maka mereka adalah munafik i'tiqadi, kafir, wal'iyazubillah. Lebih berat seksa daripada Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Namrud. Fir'aun, Haman, Namrud duduk di neraka nombor 4, tapi orang munafik duduk neraka nombor 7. Berat sungguh mereka lebih dalam neraka daripada tempat duduk iblis dan syaitan. Sebab apa? Jahatnya orang munafik ni, syaitan pun takut. Bukan syaitan takut dekat dia dah. Syaitan takut duduk dengan orang munafik ni sebab bila orang munafik ni terlalu ramai, maka syaitan dia tahu bala Allah akan turun, maka dia takut dengan bala tu, dia lari. Pasal apa? Bagi dia, ini manusia lebih teruk dari aku, maka lebih baik aku cabut. Nanti kalau kena bala, ngaku-aku sekali. Maka syaitan dia amat kenal orang munafik. Kita yang tak kenal munafik ni siapa? Tantah kita apa munafik. Jadi dengan senang-senang sebut orang munafik, tantah kita pun munafik, maka kita kena bertaubat dari kemunafikan itu setiap hari, setiap masa. Sebab tanda munafik ni banyak. Ya, sifat munafik ni banyak. Munafik i'tiqadi ni, tu lah satu tu. Munafik i'tiqadi tu yang paling ditakuti, kerana dia jatuh kepada lembah kufur dengan Allah, lembah syirik dengan Allah, yang lebih teruk daripada iblis, syaitan, Fir'aun, Haman dan Namrud. Baik. Jadi ada tak kita taubat daripada kemunafikan? Allahumma inni tubu ilaika ya Rabbi minan nifaq
Atubu ilaika ya Rabbi minan nifaq. Aku bertaubat kepadamu ya Tuhanku daripada kemunafikan. Baik, habis. Itu percaya kepada Rasul. Kemudian percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat ni ada 13 perkara semuanya, insya-Allah nanti kita akan sampai dalam kitab ini. Kita akan cerita satu persatu apa mulanya sampai akhirnya. Wajib kita percaya. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni kita dah cerita dah baru ni, kita tak payah cerita dah, ya. Maka wajib kita percaya 6 itu sebagai kepercayaan yang jazam. Baik, hari ini nak cerita tentang syarat iman. Tadi 6 tu rukun iman. Saya tak tulis, kamu kena tulis sendiri. Nanti saya akan cek semua buku. Siapa yang tulis, siapa yang belum tulis. Siapa yang belum tulis, ini malam tulis. Saya mau tengok besok. Nanti masuk periksanya itu. Sebenarnya rukun iman saya dah beritahu dah dulu. Ini malam ni ulang kaji je. Ini malam hanya ulang kaji. Cerita lagi nak bagi ingat. Jadi yang mana belum tulis, tolong tulis. Tak sempat tulis, nanti saling kat kawan. Lepas tu hafaz. Ingatkan macam ingat Fatihah. Ya. Nanti masuk perisa itu. Bukan belajar nak perisa ya. Belajar pasal nak kenal Allah. Perisa tu sebab nak menguji kita. Kita ni ingat ke tidak apa doain. Nanti berdosa, tak ingat apa doain. Ya. Sifat 20 tu terbahagi terpecahan yang pertama 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Mana pecah 2 pula. Apa dia? Istirna dan iftiqar. Apa semua tu? Apa maksud la ilaha illallah? Apa maksud Muhammadur Rasulullah? La ilaha nafi. Apa yang kau nafikan? Illallah isbat. Apa yang kau isbatkan? Kemudian ingat pula perkara yang batalkan akidah. Wajib semua tu kita tahu. Tak tahu nanti berlambat-lambat jadi kafir. Dalam keadaan tak tahu dia kafir. Ni nak teruk ni. Jadi kafir dalam keadaan dia tak tahu dia kafir, ni berat. Macam orang kena penyakit COVID-19 ni kan. Dia tak tahu dia kena COVID, tentu mati. Itulah ibarat dia. Baik, tahdid saya dah beri. Jadi tolong hafaz. Tak hafaz, tak ada harapan lah. Yang baru masuk, nanti saling kat kawan. Ya, saya dah bagi masa dulu 43 hari. 43 hari kalilah dengan 1 hari 2 jam setengah. 2 jam sekurang-kurangnya. Bermakna kurang-kurang ada 80 jam. 80 jam tak dapat apa. Lama tu. Kalau tak lulus juga, bermakna memang tak mau cuti lah tu. Baik. Habis. Jadi kita masuk syarat iman. Syarat iman. Ini maknanya orang nak jadi beriman ni dia kena ada 4 syarat ini. Yang pertama, kasih kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan itu bukan aulia tu, anbiya wal mursalin. Tak apalah dia tulis aulia tu. Betul dah. Tak apa, jangan padam. Bahasa ada rasul tak apa. Kasih kepada Allah,
Malaikat, kitab, rasul dan aulia. Ni wajib kita kasih. Wajib juga kasih kepada keturunan Nabi. Pada habaib itu wajib kita kasih. Ahlul bait wajib dikasihi. Siapa yang membenci Habib, itu keturunan Nabi, habaib, maka dia tu menempatkan dirinya di dalam neraka. Kita wajib kasih kepada keturunan orang-orang yang berketurunan Nabi. Orang-orang yang tanda-tanda seseorang itu dikasihi Allah, keturunan-keturunan Nabi ini ada yang mengasihinya. Kalau ada orang keturunan Nabi kasih kepada kita, itu bermakna kita tu dikasihi Allah. Itu disebut di dalam kitab. Dalam kitab kita tauhid pun ada sebut. Jadi kita jangan membenci orang-orang yang berketurunan Nabi. Kalau jumpa orang berketurunan Nabi, maka pergilah ziarah. Kalau mereka timbul rasa kasih kepada kita, mana itu adalah gerakan Allah kepada hatinya untuk mengasihi orang-orang yang bakal masuk syurga. Itu dia sebut dalam kitab. Dan kita tauhid. Maka kita jangan benci orang-orang yang mengasihi orang-orang yang berketurunan Nabi. Jaga-jaga, hari ni orang benci keturunan Nabi. Itu tanda-tanda barangkali terpengaruh dengan Wahabi. Orang Wahabi ni memang benci keturunan Nabi. Sahabat Nabi pun dia benci. Ni orang Wahabi. Tambah Syiah. Syiah lagi teruk. Dia mengkafirkan sahabat Nabi. Ni Syiah punya kerja. Itu yang pertama, kasih kepada Allah. Wajib kasih kepada Allah. Kalau kita ni tidak kasih kepada Allah, maka wajib berusaha untuk mengasihi Allah. Kita belum kasih kepada Allah, barangkali kita tak kasih kepada Rasulullah, maka wajib berusaha supaya kasih kepada Rasulullah. Kalau kita belum kasih Rasulullah, barangkali kita tidak mengasihi ulama-ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Maka kalau kita tidak timbul rasa kasih kepada alim ulama, bahkan rasa benci pada mereka, itu tanda kita duduk dalam kebencian Allah. Maka wajib kita berusaha mendampingi alim ulama, seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, fa'alhiqna bis salihin. Maka perhubungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Allah suruh kita berdoa kepada dia agar kita ni berdamping dengan orang soleh. Tapi kita dah benci orang soleh, lawan ulama. Tak mau dengar cakap ulama. Kita lebih suka rujuk dengan orang munafik daripada rujuk dengan orang ulama. Suka kumpulan munafik daripada jamaatul ulama. Itu tanda-tanda Allah benci kita. Nak tahu Tuhan benci kita kan, sayang kita, tengok situ. Kita lebih banyak berkawan dengan ulama ke? Kita lebih banyak berkawan dengan artis? Kita lebih banyak berkawan dengan alim ulama, ataupun kita lebih banyak berkawan dengan orang-orang kafirin, fasikin, zalimin, wahabiyin? Itu kita boleh cek kita punya sendiri. Tak payah nak tengok mimpi ke apa, tak payah. Baik. Yang pertama, habis nak kasih ulama apa? Duk lawan Nabi, duk lawan ulama. Duk lawan ulama, mengaji pun tak nak. Tak nak ngaji hari-hari, seminggu sekali pun jadi ya. Seminggu sekali pun dah dah. Takut sangat duduk kuliah. Pasal apa tak tahu. Barangkali ada munafik besar dalam hati tu, tak boleh nak buang. Degil sungguh. Dah duduk tempat mengaji pun tak nak ngaji. Nak jadi apa pun tak tahu. Kesian. Kesian. Duduk tempat pengajian pun tak nak mengaji. Berat. Bukan nak payah duduk ya. Susah aku lagi. Dah kena bercakap. Silap bilang polis datang tangkap. Langsung pergi duduk lokal. Mi dengar je. Biasa polis dia tak tangkap orang dengar.
Polis tangkap orang yang menceramah. Zaman dululah, zaman lain tak dah. Zaman dulu sungguh. Ada zaman Perdana Menteri yang telah lalu suka nangkap orang penceramah. Sikit ceramah tu kena tangkap. Tokey judi dia tak tangkap. Tokey pelacur dia tak tangkap. Tokey dadah dia tak tangkap. Kaya tangkap pun yang kecil-kecil jelah. Dadah yang jual 2 kilo, 3 kilo. Yang jual selori 1 kapal terbang dia tak tangkap. Lepas pula naik kapal terbang. Tu zaman tu. Sebab tu kita nak pemimpin yang berjiwa agama, supaya telus kepimpinannya yang membawa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Tu yang pertama, kasih kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan aulia. Aulia ni apa dia? Wali-wali Allah. Maknanya alim ulama yang soleh-soleh. Wali-wali ni kita tak kenal. Jadi kita anggap saja semua orang Islam tu baik pada kita, maka kita kasih kepada mereka semua. Tu senang cerita. Itu pesan untuk guru saya dulu lagu tu. Wali-wali ni kita tak kenal. Orang soleh pun kita tak kenal. Maka kita kasih semua orang beriman. Kita anggap mereka lebih baik daripada kita. Masalahnya kita dah rasa orang tu jahat pada kita. Ni yang masalah dia. Walaupun sungguh dia jahat, tapi dia beriman. Cuma kita jangan rapat sudahlah. Dalam hati tetap kita kata dia mungkin dia lebih baik pada aku. Aku mana tahu. Lo ni aku nampak dia macam tak apa baik. Aku tak nak kawan dengan dia, takut aku kena macam dia. Pasal apa? Dia duk isap pehun, kita duk makan bihun. Dia makan bihun, dia makan pehun. Pehun tu pehun. Tahu pehun? Pehun tahu? Pehun pun tak tahu. Dadah tahu? Dadah tahu. Tak apa. Nasib baik tahu. Dadah pun tak tahu. Pening kepala. Baik. Yang kedua, benci seteru Allah. Jadi nombor 1 tadi, kepada orang beriman ni kita wajib rasa kasih walaupun dia bermusuh dengan kita. Bermusuh pada zahir sudah, pada batin janganlah. Bermusuh pada zahir. Zahir mana kita tak kawan dengan dia pasal kita takut kita ni diinaya dengan dia, ditipu daya dengan dia, dicelakai oleh dia. Maka kita mufarakah dengan dia. Namun dalam hati kena ada satu perasaan apa? Barangkali dia lebih baik pada aku yang aku tak tahu. Barangkali dia dikasihi Allah yang aku tak tahu. Jadi kalau ada dalam hati kita begitu, mudah-mudahan kita ni tergolong dalam orang yang kasih kepada sekalian orang beriman. Cuma kita tak kawan dengan seseorang tu, seseorang ni, seseorang tu. Tak kawan dengan dia puak biru. Pasal apa? Kita takut terjebak dengan kerasuahannya umpamanya. Kita takut dengan dia perangai dia tidak mementingkan mengaji umpamanya. Dia tak pentingkan masjid umpamanya. Jadi kita tak mau rapat dengan dia bukan sebab kita benci dia. Yang kita benci itu perangai dia. Dia tu makhluk Allah kena kasih. Makhluk Allah ni ada 2 jenis. Satu yang wajib dikasih, satu yang wajib dibenci. Yang wajib dikasih ialah dirinya dan segala perkara kebaikan yang diamalkan. Maka itu wajib kita kasih. Yang wajib kita benci apa dia? Perangainya. Yang dibenci Allah itu wajib kita benci. Contohnya Fir'aun. Fir'aun ni wajib kita kasih pada satu sudut. Sebab apa? Dia itu makhluk Allah, kena kasih. Satu sudut wajib kita benci. Sebab apa? Kerana kafirnya. Maka kasih kerana makhluk Allah, benci kerana kafir, engkar perintah Allah. Begitulah dengan orang-orang yang fasik, orang zalim, orang munafik, orang apa. Orang munafik kita tak kenal. Dengan tuduh-tuduh orang munafik. Ya.
Maka satu sudut kita kena kasih iktibar dia tu makhluk Allah. Satu sudut kita kena benci iktibar perangai yang dibenci Allah. Kalau dia tu perangai dia baik, maka ada dua kategori kena kasih. Kasih dia sebagai makhluk Allah, kasih dia sebab dia orang soleh. Kalau dia orang kafir, kasih juga, kasih sebab dia makhluk Allah. Yang keduanya benci, benci sebab dia musuh Allah. Faham? Satu ketika Nabi pernah bangun berdiri bila melihat mayat orang Yahudi yang nak dikebumikan. Padahal dia kafir. Kenapa dia bangun berdiri? Sebab menghormati makhluk Allah. Bukan menghormati dirinya yang kafir tu, tidak. Ya. Baik, itu kan ambil faham. Jangan simpan kebencian 100%. Satu pihak kena kasih, satu pihak kena benci. Fahamkan itu. Ini tauhid, bukan mengampu. Ini tauhid ni. Disebut dalam kitab tauhid. Bukan kitab tasawuf, kitab tauhid. Kitab tasawuf pun ada. Tapi dalam kitab tauhid pun ada diceritakan perkara ini. Kena ambil faham. Baik, habis. Jadi kita ni nak kasih sangat pada seorang tu. Ni pesan orang Melayu pula. Kalau kita kasih sangat, jangan kasih tersangat. Nanti kita marah pun sangat-sangat. Masa baik kita kasih sangat-sangat, rasa nak peluk, cium dia. Baik sangat. Jangan pesan orang Tuhan. Pasal apa? Kita tak tahu satu hari dia akan buat panggil kat kita jadi benci pula sangat-sangat. Jangan. Walaupun kita marah kat dia, tinggal sikit rasa kasih. Walaupun kita sayang kat dia, tinggal sikit rasa waspada. Deng, faham? Ni ada satu cerita dekat kampung saya. Ada seorang ni, dia bela anak angkat perempuan. Maka dia sangat kasihlah kat perempuan ni. Sebab anak angkat dia. Jadi laki dia pun kasih juga anak angkat ni. Anak angkat pun dah besar dah, umur dah 19. Anak angkat orang sama ni kan suka buat anak angkat umur tua kan. Anak angkat yang tak sah diangkat tu. Nak mula anak angkat ni hendaklah 2 tahun ke bawah, yang menyusu. Boleh sah diangkat. Ini anak angkat umur 19, tak sah diangkat. Kalau kau angkat, kau jadi kau lain pula. Rupanya sungguh. Satu ketika, ya, dia tak mau duduk dah rumah orang angkat dia, nak duduk rumah lain. Siapa? Saja dia kata, dah tua, dah besar dah. Mak dia tak tahu apa lagi. Tu hari lama-lama terjumpa lah laki dia duk usung puan ni. Puan ni apa? Dah kahwin dah. Tak guna punya betina dia. Aku ingat nak buat anak, rupanya buat madu. Dah dia benci sebenci-bencinya lah pula lepas tu. Tu dia. Sekian dimaklumkan. Ni kataan ni, benda ni pernah berlaku dekat tempat saya lah. Tu nak cerita ni apa dia? Kalau kasih, jangan kasih sangat. Tinggalkan sedikit bahagian kewaspadaan. Kalau marah, jangan marah sangat. Tinggal sikit dengan kasih sayang. Sebab apa? Makhluk Allah ni, kalau dia kafir sekalipun, kena ada juga rasa kasih. Iktibar dia tu makhluk Allah. Yang wajib kita benci tu apa dia? Yang wajib kita benci tu kafirnya, perangainya yang kafir tu. Tu ambil faham ya. Baik, yang kedua, benci seteru Allah. Ini syarat iman yang kedua. Tadi syarat iman yang pertama, kasih kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan awliya.
Syarat iman yang kedua ialah benci seteru Allah. Benci seteru Allah ni wajib. Siapa kasih seteru Allah, maka dia tu seteru Allah. Segala jenis kemaksiatan kena benci. Piala dunia, maksiat ke taat? Hari ni ustaz-ustaz pun syok tengok bola Piala dunia. Ronaldo. Zaman saya pula Maradona. Lepas Maradona tengok pula Madonna. Lepas tu Marana. Jadi segala jenis kemaksiatan wajib kita benci. Jangan duk terikut-ikut dengan setengah-setengah orang. Oh, dia ustaz pun tengok bola ustaz, dia pun penyokong Liverpool. Ar-raddu bil maksiati maksiatun. Redha kepada maksiat itu maksiat. Ar-radu bil kafiri ar-radu bil kufri kufrun. Redha kepada kekufuran itu pun kufur. Kau tengok sudahlah, jangan sampai jadi apa? Idola dia. Oh, saya sokong Liverpool. Sanggup aku mati kerana Liverpool demi cinta aku padamu, wahai Kevin Keegan. Apa dia England dululah. Tu dia. Tak kira jantan Tina ni minat bola ni. Tahulah pelik. Kalau pergi Stadium Merdeka tu orang cerita, saya tak nak tengok lah Stadium Merdeka main bola. Banyak perempuan pada lelaki-lelaki. Betul dah tu? Betul. Orang cerita banyak perempuan lagi. Ya Allah, patutlah pun dalam neraka banyak orang perempuan. Baru ni ada orang tanya sebab apa? Tu kau tengok je tu. Pemain bola sepak tu pakai seluar pendek. Sah kepada syarak. Satu. Yang kedua, permainan tu bercampur-campur penontonnya. Lepas tu pula tak tutup aurat lagi. Kita pula pergi sokong. Saya sokong dia orang main dia. Kalau kau tak sokong, tak adalah orang nak main. Tak adalah orang nak pergi stadium. Kita tu salah seorang orang yang menyumbang kepada kemaksiatan itu. Maka kita ni wajib benci seteru Allah. Ni ustaz-ustaz banyak marah saya pasal dia sokong Liverpool. Marah-marah awak kena. Saya ni banyak orang marah lah. Bukan kata orang tak ustaz ni. Orang ustazah pun marah saya. Marah-marah lu. Yang daripada Tuhan marah, biar orang marah. Jadi apa juga seteru Allah, kalau kita tak boleh tinggal sekalipun, jangan sampai kita redha kepada dia. Ya, jangan sampai kita suka kepada dia. Dalam keadaan kita buat tu, jangan sampai kita kata benda ni halal. Kalau sampai kita menghalalkan benda yang haram, jadi syirik. Wal'iyazubillah. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah syirik. Jaga. Sebab tu kita wajib menjauhi seteru Allah. Wajtanibut taghut. Dan hendaklah kamu jauhi taghut. Taghut ni apa? Perkara yang melampaui batas. Baik, maka seteru Allah ni apa? Segala jenis kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan, fahsyat, itu semua nama seteru Allah. Walaupun kita buat benda dosa, jangan sampai kita suka dan menghalalkan benda tu. Takut jadi lebih berat daripada dosa. Apa lebih berat pada dosa? Syirik. Meninggalkan solat, menghampiri syirik. Ada orang kata bala Allah ni akan turun kalau banyak maksiat. Kampung kita, tempat kita, mana ada orang zina, mana ada orang minum arak. Tinggal solat tu lebih besar dosanya daripada minum arak. Tinggal solat tu lebih besar dosanya daripada zina. Tinggal solat tu lebih besar dosanya daripada segala dosa-dosa besar. Tinggal solat tu menghampiri syirik. Dan lebih besar daripada tinggal solat ialah tidak mahu menghilangkan kejahilan ma'rifatullah. Tak mahu menghilangkan kejahilan daripada mengenai Allah itu.
Ya, tak mau meninggalkan kejahilan kepada mengenai Allah, itu lebih besar dosanya daripada tinggal solat. Solat tapi tak kenal Allah, solat tu tak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tak diterima. Nampak? Jangan buat mudah menuntut ilmu ni. Oh, dia semayang tak tinggal tapi mengaji dah. Okey lah tu. Ngaji ya dah. Tapi semayang tak tinggal. Ngaji tak nak, tapi semayang tak tinggal, agak semayang itu diterima. Nabi kata apa dia? Sayati zaman abidun jahilun. Akan datang di suatu zaman ahli ibadat yang jahil. Di mana mereka ni di akhirat kelak? Nun finnari jahannam. Dalam neraka jahannam. Ada buat main. Jahil inilah punca jadi negara jadi kucak-kacir, kelang kabut. Musibah sana, musibah sini. Baik, yang ketiga, takut azab Allah. Wajib kita takut dengan ancaman-ancaman azab kubur dan azab neraka. Wajib. Jangan ada buat main. Benda ni wajib kita takut. Setengah orang tu dia main-main pula. Kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Bila aku masuk? Masya Allah. Orang bersenda lagu tu boleh membawa kepada murtad. Seolah-olah dia mempersendakan Allah. Yang keempat, harap rahmat Allah. Kita ni wajib mengharapkan rahmat Allah. Maknanya walaupun banyak dosa kita, kita kena rasa mengharapkan keampunan Tuhan. Jangan kita rasa apa dosa banyak, tak ada harapan dah masuk syurga. Jangan. Sejahat-jahat orang yang berbuat jahat ialah orang yang merasakan dirinya tidak diampuni Allah kerana banyak jahatnya. Maka itulah sejahat-jahat orang jahat. Sebab dia rasa Tuhan tak ampun dosa dia, itu boleh membawa kepada syirik sebenarnya. Wala'iyazubillah. Dia buat jahat tu baru berdosa. Tapi dia rasa Tuhan tak bagi rahmat kat dia, Tuhan tak mau tolong dia, Tuhan tak ni dia. Dia buat sangka dengan Allah itu. Itu tu lagi besar dosanya. Dosa itu boleh membawa kepada syirik. Yang kelima, membesarkan suruhan Allah. Wajib kita rasa besar suruhan Tuhan. Walaupun kita tu orang yang malas, tapi kita kena wajib besarkan. Jangan kita pandang remeh. Jangan kita pandang remeh kepada perintah Allah. Perintah suruh mengaji, perintah suruh solat, perintah suruh tutup aurat, perintah suruh meninggalkan yang haram, perintah suruh menegakkan yang wajib. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita kena besarkan dia. Maknanya apa? Jangan sampai kita meremehkan dia walaupun kita tak buat. Jangan sampai kita mengatakan itu tak bersolah itu. Jangan sampai kita meremehkan walaupun kita dah tak buat benda itu, ataupun tak pernah buat benda itu, ataupun tak minat nak buat benda itu. Jangan sampai kita meremehkan dia. Yang wajib hendaklah kata wajib, besarkan dia. Yang haram hendaklah kata haram, besarkan dia. Bukan besarkan buat yang haram, besarkan perintah Tuhan itu. Dan yang keenamnya, taubat nasuha. Tu bukan sin tu, sod. Hotel sikit jadi sod tu. Taubat nasuha, nun sod waw, ha ya tak ada didik. Nasuha. Maka kita ni wajib bertaubat ni bila? Asal-asal wajib taubat ni bila terbuat dosa. Itu asal hukum wajib taubat. Tapi memelihara taubat itu wajib sentiasa. Pelihara taubat maknanya jangan sampai kita terbuat dosa. Itu wajib dipelihara sentiasa. Nabi yang tak berdosa pun bertaubat sehari 70 kali. Satu riwayat mengatakan Nabi bertaubat sehari 100 kali. Pukul berapa jam tu? Pukul 10. Lepas tu pukul 10. Gelong lah. Jam berapa jam buka? Kemudian 2 minit awal lagi. Subuh nampak lagi.
Baik, taubat ni kita dah cerita dah dulu apa syarat taubat, apa dia taubat, apa syarat taubat. Ya, apa rukun taubat, kita dah cerita dah dulu kan. Apa maksud taubat? Makan ubat. Taubat maknanya kembali mentaati perintah Allah. Itu makna taubat. Taubat maknanya kembali mentaati perintah Allah. Rukun taubat ada berapa? Rukun taubat itu kalau dosa dengan orang 4 rukunnya. Kalau dosa dengan Allah 3 rukunnya. Apa dia? Rukun taubat kalau dosa dengan orang, yang pertama memulangkan hak orang yang dibuat dosa kepadanya. Memulangkan hak orang yang dibuat dosa kepadanya. Kalau kita mencuri, pulangkan balik barang yang dicuri. Kalau kita mengumpat, pulangkan balik muruahnya. Kalau kita mencederakannya, pulangkan balik hak darahnya. Maknanya kita kena pergi minta redanya. Itu syarat yang pertama. Rukun yang pertama. Yang kedua, berazam untuk meninggalkan segala jenis kejahatan. Yang keempat, menyesal akan yang ketiga, menyesal akan dosa yang dilakukan. Dan yang keempat, tidak mengulangi lagi segala jenis dosa. Maka taubat ni tak boleh satu dosa je, kena taubat semua sekali. Tak mau lah, ni aku nak taubat, ni belum lagi. Tak sah taubat aku tu, tak sah. Taubat ni kena taubat segala jenis dosa yang kita dah buat. Tak boleh kata yang ni aku nak taubat, yang ni aku belum lagi. Pasal apa? Matlamat belum tercapai. Jadi tak sah taubat. Kalau ada dosa nak ditaubat, ada dosa tak nak taubat, itu nama taubat yang tidak sah. Jadi kalau tu dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa dengan Allah tu buang nombor 1, tu tinggal nombor 3, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Itulah rukun taubat. Jadi rukun taubat ni saya dah cerita dengan terperinci. Dah banyak kali saya cerita. Dia tolong ulang kaji, tolong semak-semak balik. Ya. Baik. Kita berhenti sekat tu dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya tingkatan iman. InsyaAllah kita sambung tingkatan iman. Ila akhirih wallahu a'lam. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله